Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kali ini saya nak berkongsi berkenaan dengan ujian T-sampel bersandar ataupun dalam bahasa Inggeris dikenali sebagai PET sampel T-test. Okey, untuk pengetahuan, kalau kita ujian sampel PET sampel T-test ni adalah ujian untuk data normal dan dia merupakan satu ujian parametrik. Dan apakah sebenarnya ujian sampel PET sampel T-test ni? Ialah satu analisis data yang nak menguji perbezaan antara dua mean. Apa maksud dia? Maksud dia macam ni. Contohnya adalah di antara kita nak bezakan, kita nak compare mean A dengan mean B. Maknanya mean pertama dengan mean kedua, mana yang lebih baik? Adakah mean pertama dengan mean kedua ni sama? Ataupun mean kedua lebih baik pada mean pertama, mean A lebih baik pada mean B, ataupun mean B lebih baik pada mean A secara statistikal. Mana kita nak tahu perbezaan antara dua mean. Ataupun kita boleh juga bezakan, kita nak tahu perbezaan antara pre-ujian, pre-test dengan post-test. Mana contohlah kita bagi seorang pelajar ni ataupun satu kelas tu mula-mula sebelum dia masuk kelas, kita uji dia dulu. Lepas dia masuk kelas, lepas kita dah mengajar, kita jalankan aktiviti, kita buat instrumen, lepas tu kita test lagi ujian dan kita nak tengok dengan menggunakan test yang sama, nak tengok pelajar ini lebih baik ataupun sama je berdasarkan kepada mean, berdasarkan kepada statistical. So jom kita pergi kepada SPSS, macam mana kita nak lakukan PET sampel T-test, ujian T sampel bersandar ni dengan menggunakan SPSS. Jom. Baik, ini adalah data yang saya buat. Yang pertamanya adalah saya lakukan dua data. Yang pertama saya lakukan untuk pre dan post, dan juga yang kedua saya nak bezakan antara penggunaan BMW X4 dengan BMW X6. Adakah dia sama? Adakah dia beza? Dengan kita kaji terhadap 40 orang. Mula-mula kita lakukan pre-test. Maknanya contohlah ujian yang saya lakukan ni adalah ujian terhadap satu kereta sebelum dia pergi workshop. Sebelum dia pergi workshop, kita lakukan pre-test terhadap satu kereta tu. Kita berikan lah terhadap 40 orang. Okey, ni nilai dia pre-test. Lepas tu bila kita dah masukkan kereta tu dalam workshop, lepas tu kita test lagi terhadap orang yang sama, 40 orang ni. Kita nak tengok macam mana performance kereta ni, adakah sama, adakah tak ada beza ataupun makin teruk. So macam mana kita nak lakukan PET sampel T-test ni? Pertama adalah kita pergi pada analyze, kita pergi kepada compare mean, sebab dia adalah ujian parametrik, dia adalah ujian untuk data normal. So kita pergi pada compare mean. Okey, sebelum itu, untuk nak tahu macam mana data itu normal ataupun tidak, boleh tengok dalam video dan dalam channel Umar Didik berkenaan dengan nak tahu terhadap macam mana nak tahu data itu normal dalam ujian kenormalan ataupun normality test. Boleh cari dalam playlist Umar Didik. Baik, pertamanya kita pergi pada analyze, kita pergi pada compare mean, dan kita pergi pada PET sampel T-test. Kita pergi, so kita nak comparekan antara apa? Antara variable A, mean 1 dan mean 2. So tadi kita cuba untuk pre, kita tekan saja pre, dan post, kita tekan kepada post. So kita ada option, tak ada masalah. Ini kita continue saja, bootstrap pun tak ada masalah. Okey, so kita terus kepada OK. Bila kita bagi OK, ini adalah data output. Yang pertamanya adalah kita lihat, ini adalah dia punya deskriptif lah yang kita dapatkan. Untuk kalau pre ni, mean dia adalah 79.15 dengan bilangan seramai 40 orang. Ni standard deviation dia. So untuk post, lepas pada kereta tu pergi dibaiki dekat pada bengkel contohnya, kita lakukan sekali lagi test, 83.53. Secara mean kita nampak bahawa post ni lebih baik, lebih tinggi daripada pre, tapi secara statistikal macam mana? So kita lihat kepada sini, PET sampel test. Ini perbezaan antara pre dan post. Kalau kat sini mean negatif, maknanya pre ini sebelum tolak dengan selepas. Pre tolak post jadi negatif lah, sebab ikutkan mean ni lagi rendah pre berbanding dengan post. So apa yang penting, kita akan tengok dekat bahagian akhir sekali, kanan sekali. So ini adalah significant to tail. Ini nak tengok kat sini. Kalau mana kat sini, kalau P dia kurang daripada 0.05, maknanya kat sini P dia 0.04 kurang daripada 0.05, jadi H0 itu ditolak, menunjukkan bahawa ia terdapat perbezaan yang signifikan di antara mean pre dan juga mean post. Jadi kat sini dia ada beza, menunjukkan bahawa kita tahu bahawa post lagi tinggi pada pre. Jadi kita tahu bahawa post itu lebih baik berbanding dengan pre. Ini berdasarkan statistikal. Okey, ini pertama. Ini kalau saya lakukan ujian terhadap mean
pre dan post. So macam mana saya nak lakukan min antara dua benda yang berbeza? Contoh, kita pergi balik kat sini, kita pergi analyze, kita pergi kepada sama compare min, yang kedua kita pergi pada pet sample t-test. Tadi kita pergi pre and post, kita keluarkan balik. So sekarang ni kita nak tengok, kita nak beza BMW X4 ke ataupun BMW X6 yang baik berdasarkan kepada 40 orang punya pandangan. Nak tengok BMW X4 ni, BMW X6 ni macam mana performa dia, ataupun sama ataupun mana lebih baik. So kita okey saja. So kita tengok balik yang ke bawah, tengok pada kat sini ikut kepada dia punya mean, lebih kurang sama je sebenarnya. Contoh ini berdasarkan pada statistikal lah, seramai 40 orang. Mean bagi BMW X4 ni performa dia 79.45, X6 79.7. Maknanya kalau tengok secara mata kasar, kita nampak bahawa X6 ni lebih baik. Tetapi secara statistikal, bila kita lihat kepada sini, kita akan nampak bahawa signifikan P ni lebih daripada 0.05 ataupun 0.861, lebih pada P 0.05. Jadi H0 ini diterima. Maknanya dia tiada perbezaan yang signifikan di antara BMW X6 dengan BMW X4. So kita boleh kata bahawa performance untuk kedua-dua ni sama. Ini berdasarkan, ini contoh, sama ataupun tidak, kita kena test dekat kedai kita lah. Jadi kat sini ini contoh, maknanya saya nak comparekan. Yang pertama antara dua mean yang berbeza, yang kedua saya nak cuba comparekan antara ujian yang sama tetapi bila kita lakukan sesuatu treatment ataupun satu ujian lain. Okey, itu sahaja berkenaan dengan PET sample t-test ataupun ujian T sampel bersandar dalam video pada kali ini. Itu sahaja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.